Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Terafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung perukunan sembahyang 9 Rumi Jawi bukan 7 Jawi 7. Ini untuk orang lelaki sebenarnya ni, sebab cerita berkaitan dengan azan. Tapi mana orang lelaki? Uzur, terbalik. Kita akan membicarakan pada hari ini berkaitan dengan azan, jawab azan, qamat. Sikitlah. Ini untuk orang lelaki ni. Cuma azan tu untuk orang perempuan sekali. Kalau qamat tu untuk orang perempuan sekali. Kalau azan tu untuk orang lelaki sahaja. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Ini lafaz bang. Dia ambil bang aja. Bahasa dulu bang. Bahasa sekarang azan. Sebenarnya bahasa sekarang pun bang juga. Bang. Sebelum kita baca ni, berkaitan dengan lafaz-lafaz azan ni, yang mana mukadimah dulu. Azan ni ataupun bang, kita nak cerita berkaitan dengan azan ni untuk orang lelaki. Kat sini siapa azan? Orang lain tak pernah? Molek. Hari ni bab dia azan. Molek lah orang yang biasa, bukan biasa lah, yang kalau ganti-ganti azan, eloklah azan dengan qamat sekali. Azan ni, sebelum kita baca ni lah sikit mukadimah. Azan ni satu laungan yang hebat, yang tidak pernah berhenti dilaungkan di serata dunia, berterusan. Kajian telah dibuat. Berhenti je kat sini, tempat lain pula azan. Sambung. Memang betul lah, logik lah kan. Kalau kita tengok Zohor, sini pukul 1. Ada tempat lain 1 minit. Ada tempat lain 1 3 minit. Kan tak bersambung tu. Tak berhenti. Bila berhenti je, maknanya nak kiamat dah. Kerana Ya'juj Ma'juj akan masuk ke kampung yang tak ada azan. Jadi maknanya Ya'juj Ma'juj akan masuk ke kampung yang tak ada azan di dalamnya. Maknanya azan dah mula berhentilah, tidak bersambung-sambung. Maknanya tak lama dah nak kiamat kalau macam tu.
Kita ni kalau kita tengok sekali lalu, boleh kita kata lambat lagi lah. Bukan lambat lagi. Tak ada, bukan dalam masa yang terdekat. Kita tak boleh kata kiamat ni bila-bila boleh berlaku. Tidak. Kiamat dia ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil semua dah ada lah. Tanda-tanda kecil kiamat semua dah ada. Tanda-tanda besar belum lagi. Jadi macam contohnya hari Jumaat ni boleh kiamat? Tak boleh. Mana boleh jadi? Sebab dia antara kiamat adalah hari Jumaat, antara tandanya adalah hari Jumaat. Kita hari Jumaat ni boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Mana Nabi Isa-nya? Mana Imam Mahdi-nya? Mana Dajjalnya? Mana asap yang keluar, dukhan yang keluarnya? Tak ada lagi. Bila tak ada lagi, kita boleh kata semudah macam mana? Hari Jumaat ni tak mungkin kiamat. Boleh. Yang kiamat itulah kiamat hancur. Kiamat diri bila-bila boleh mati. Tu kiamat untuk diri sendiri. Itu bila-bila. Kita risau kiamat tu, tahu-tahu kita mati. Tak guna kita tunggu kiamat tu. Okey, kiamat ni azan ni dia akan ada di segenap tempat dalam dunia ni. Bila azan je, setan akan lari. Dia lari dan dia akan kentut. Dalam hadis sebut. Dia akan tercirit birit dan dia akan kentut kuat-kuat. Setan ni. Selagi mana dengar, selagi itulah dia akan lagi sampai tak dengar. Kenapa dia kentut? Sebab dia tak nak dengar azan lah. Kalau dia pom kan tak dengar azan. Tu kerja setan. Jadi orang yang tak nak dengar azan ni pun macam perangai setan lah. Bukan setan, macam perangai. Dan setan ni bila azan je ataupun qamat sekali, cuma qamat dekat aja sebab dia tak kuat kan, azan dia lagi luas, dia tak boleh duduk diam. Dia kalau pergi situ ke sini ke sana. Jadi begitulah, sebab itulah kita dimakruhkan bila azan makruh bergerak-gerak dan makruh bercakap. Sebab tigu perangai setan. Walaupun bukan setan, tigu perangai setan. Setan akan buat bising sampai dengan cara kentut kuat-kuat sebab tak nak dengar azan. Kita dah bercakap tengah azan. Lebih kurang sama lah. Tak nak dengar azan. Dan setan akan bergerak-gerak ketika azan. Bergerak-gerak. Kita kalau bergerak-gerak, tigu lah. Tigu setan. Yang dalam keadaan bergerak tu tak ada sebab. Kalau gerak tu ada sebab. Nak sejadah, nak betulkan sejadah dan sebagainya tu ada sebab. Ni tak ada saja je bergerak, pergi berjalan kat tu, berjalan kat ni, berjalan kat tu. Jadi makruh hukumnya kerana menyerupai syaitan. Okey, itu sikitlah. Dan sikit lagi sejarah azan ni, dia mula setelah Nabi hijrah. Ketika di Mekah kan tak boleh semayang pun orang kacau. Semayang seorang-seorang pun musyrikin Mekah kacau. Bila dah hijrah, dah ada kerajaan sendiri, dah boleh buat apa yang dia nak lah, boleh buat masjid dan sebagainya. Akhir sekali semayang berjemaah pun disyariatkan. Bila semayang jemaah disyariatkan, waktu tu jam mana ada. Dan tak tahu pukul berapa ni. Jadi ada keadaan bila time solat jemaah, ada sahabat yang terawal datang. Dia ada kerja terawal, Allah, sejam lagi. Masa tu kan payah, tak ada jam kan. Ataupun kadang-kadang dah habis semayang baru sampai. Maka Nabi pun buat mesyuarat lah. Macam mana kita nak supaya datang tu memang sekali. Macam mana cara nak panggil tu yang jauh-jauh. Ada yang bagi cadangan bakar api. Bakar, lepas tu ada asap. Tengok daripada jauh. Logik juga kan. Tapi ada yang tak setuju. Nabi tak setuju dan beberapa orang tak setuju sebab itu macam semayang orang Majusi. Majusi ni dia berkaitan dengan matahari dan api. Yang sembah matahari, sembah api. Majusi. Ada yang kata buat bunyi loceng, cing. Dia kata tak boleh macam Nasrani. Bukan Cina lah, Buddha Hindu, kan? Agama lain lah, 3 agama lain. Ada yang kata ambil tanduk atau trompet macam tanduk tu tiup pun. Kata tak boleh pula macam Yahudi. Rupanya Yahudi pakai macam tu. Ada yang tak setuju lah, macam tiru orang kafir. Kenapa? Ada yang katakan naik bendera, tiang tinggi untuk naik bendera. Daripada jauh tengok tu. Tapi 1 kilometer boleh nampak? Tak boleh nampak juga. Bolehlah dekat-dekat. Akhir sekali tak dapat penyelesaian mesyuarat Nabi dengan para sahabat. Cuma Sayyidina Umar dia cadangkan, sebab suara dia kuat, dia cadangkan kita jerit je lah. Jerit, oi semayang, begitu.
Nabi kata molek kat sikit, Nabi tukar as-salatu jami'ah. Asalnya Sayyidina Umar kata, oh semayang belaka. Nabi tukar as-salatu jami'ah. Tapi boleh pergi jauh mana sangat. Okey, habis kat situ. Kemudian para sahabat setakat itu. Maka keputusan sementara berjerit itu. Melaungkan as-salatu jami'ah. Mari solat jemaah. Pakar-pakar sahabat dah fikirlah nak pakai macam mana. Itu cuma sementara je, penyelesaian sementara. Macam mana nak buat bagi. Kalau kami datang semayang, macam kita sekarang lah. Tahu pukul berapa, datang terus. Tak ada yang tertinggal, tak ada yang terawal, tak ada yang terlewat. Duk fikir-fikir, semua sahabat risau. Fikir-fikir macam mana caranya. Akhir sekali, seorang sahabat nama, siapa nama sahabat ni? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi, dia mimpi. Dia mimpi jumpa seorang orang tua, seorang lelaki. Lelaki ni bawa loceng. Setengah riwayat kata bawa geduk. Geduk dek tu bawa. Mimpi dalam mimpi ni. Sebab dia terlalu fikirkan nak macam mana cara nak panggil, macam mana cara nak panggil orang sembahyang. Lepas tu dia kata dalam mimpi tu, kau nak jual tak loceng kau ni? Geduk kau ni kau nak jual tak? Kalau kena pada harganya aku nak jual lah. Kau nak buat apa? Aku nak beli, nak buat panggil orang sembahyang 5 waktu. Kami ada Nabi macam kita lah lebih kurang. Bahawa wajib sembahyang 5 waktu. Jadi kami kadang-kadang terawal, kadang terlewat. Kami nak panggil, nak pakai yang ni lah. Sampai termimpi-mimpi sahabat. Dia pun jawab, tak elok macam tu. Tiga orang kafir. Tu lah, tu yang risau juga. Macam 3 orang kafir. Habis tu macam mana? Dia tanya orang dalam mimpi tu. Mimpi orang mimpi cakap macam ni lah. Bila kau nak panggil orang sembahyang, kau cakap macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni lah. Ni semua. Oh, moleknya, bahasanya. Bagusnya, sedapnya kan. Okey. Terima kasih. Ni nak balik. Dalam mimpi ni nak balik. Kejap. Dia panggil. Belum lagi. Itu kalau nak panggil orang jauh. Kalau nak panggil orang dekat yang dah ada kat situ untuk bangun, kau baca macam ni. Itu untuk qomat. Oh, terima kasih. Sedar. Abdullah bin Zaid sedar. Terus cari Nabi. Cari Nabi. Cerita kat Nabi. Dan baca. Apa yang Abdullah bin Zaid baca tadi, Nabi kata, kamu benar. Nabi sebut gitu je, kamu benar. Bermakna, Nabi pun tahu dah. Nabi dapat wahyu awal dah. Cuma sahabat mimpi. Sahabat mana terima wahyu. Sebab tu Nabi kata, kamu benar. Kalau tidak, apa ni Nabi tahu? Oh, ya ke macam tu ya? Oh, baru aku tahu. Mesti Nabi cakap macam tu, tapi tidak. Nabi kata, kamu benar. Lepas pada tu, okey, panggil Bilal. Panggil Bilal buat apa? Untuk laungkan kalimah yang kau dapat tadi itulah. Pelik tak? Dia mimpi, dia lah laungkan. Kenapa pula Bilal? Nabi kata kerana suaranya lebih kuat. Jadi kita dapat faham kat sini, untuk azan, sedap nombor 2, kuat nombor 1. Lantak, kuat. Sebab nak panggil orang jauh. Sedap, tapi kalau perlahan, tak. Ni dari sudut bukan sah azan, batal azan, bukan. Dari sudut keutamaan. Orang azan, suara kuat nombor 1, sedap baru nombor 2. Sedap tu bonus saja. Dan azan ni, dia cara nak panggil orang ni, dia bergantung kepada bangsa. Ada bangsa macam Arab, dia straight to the point. Pak Arab kalau accident, masa bertengkar macam nak bertumbuk, macam nak makan tu. Lepas habis semua settle, insurans tak insurans ke bayar apa tu, minum teh tarik sama-sama. Baru kita gaduh gitu, tak payah, cala sikit dengan jiran. 7 keturunan. Kalau setakat kita okey lagi, 7 keturunan. Diorang tak, langgar, dong, accident. Pom. Apa benda cakap tu. Akhir sekali ambil nombor telefon, mungkin insurans lah kot. Okey, settle lah. Lepas tu, pergi kedai tengok-tengok dia makan minum teh sama-sama. Sebab dia, cuaca dia panas dan kering. Begitulah sikap dia. Kita panas dan apa? Kering? Bukan. Lembab. Bila panas dan lembab, bila dia panas, dia lembab, dia lambat nak sejuk. Tu orang Melayu dia lain macam sikit. Dia kalau marah tu lambat. Tapi nak marah pun lambat. Sebab dia lembab. Bukan lembab. lembab, bukan. Lembab.
Cuaca, iklim mempengaruhi sikap seseorang tu. Panas dan lembab. Bila panas dan lembab, kita hidup dalam macam tu. Jadi kita nak panas tu lambat. Tapi bila panas, siap. Lambat nak sejuk. Orang Arab panas dan kering. Basuh, perah. Tak sampai sejam, kering dah baju. Kita daripada pagi sampai ke petang, tak kering-kering baju. Duduk lembab gitu lagi, basah lagi. Itu dia mempengaruhi iklim tu, suasana kita hidup tu, dia mempengaruhi sikap perangai kita. Jadi cara nak panggil azan, nak panggil orang, dia tak boleh panggil macam orang Arab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Orang tak datang. Panggil dia kena mendayu-dayu. Marilah semayang, marilah. Tu. Cuba tengok takbir raya orang Arab. Pagi raya, tak ada feel raya terus, tutup TV terus kalau buka Al-Hijrah, lepas tu ada takbir yang bekah. Tak rasa apa pun. Cari. Yang ini lah. Allahu Akbar Allah. Sedih je. Padahal bukan tak boleh balik kampung pun. Balik kampung mak semua ada cukup, tapi sedih juga. Janji sedih hari raya. Bukan sedih, dia mendayu-dayu. Itulah orang Melayu. Dia bergantung pada kawasan. Ada macam dekat Afrika lain. Tak sedap bagi kita. Bagi mereka kita ni menyanyi ke apa ni? Nak berzikir takbir, panggil berzikir mengingati Allah ke nak menyanyi ni? Diorang kata kita gitu. Nyanyi. Bukan nyanyi. Takbir kan tu. Azan kan tu. Nyanyi lah tu. Diorang kata kita. Kita kata dah apa benda, kerah. Biarlah dia lenggok sikit. Dia bergantung pada tempat. Dia bergantung pada tempat. Itulah sedikit mukadimah berkaitan dengan azan. Lafaz dia apa? Lafaz dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh baca dengan beberapa wajah. Wajah tu maksud beberapa kaedah, beberapa cara. Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh baca dengan hidupkan ra tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab ra tu kan baris depan. Dan boleh juga baca dengan kasrah mati ra tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana lagi baik? Lagi afdal? Matikan. Walaupun nak hidup. Patutnya kalau nak sambung, wasalkanlah dia, hidupkanlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak berhenti, barulah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam masalah takbir, dia tak ikut peraturan tu. Dia langgar peraturan tajwid tu. Takbir saja. Yang lain kena ikut. Kalau nak hidup, jangan duk mati. Hidupkan huruf yang terakhir kan. Kalau nak berhenti, baru mati kan. Itu selain daripada takbir. Selain daripada takbir. Tapi takbir dia ada hukum special. Hanya takbir Allahu Akbar special. Iaitu dimatikan ra walaupun nak hidup. Nak hidupkan dia. Kita biasa baca doa iftitah. Tahu doa iftitah? Biasa kan? Tok kita, mak kita, ayah kita ajar dulu macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itulah tok guru dulu aja Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Cuba tengok muka surat sebelah tu. Kalau yang Jawi muka surat 9, yang Rumi muka surat 11 yang bawah tu. Yang Jawi muka surat 10. Mana 10? Allahu Akbar kabir 9. Tak jumpa lagi ni. Ni tahiyat dah. 8 bawah sekali. Tu 8. Tengok Allah, tengok yang tengok yang Jawi. Doa iftitah. Jumpa? Dia mati kan? Cuba tengok yang Rumi. Hidup atau mati? Hidup. Yang Jawi mati, yang Rumi hidup. Asal kitab ni Jawi ke Rumi? Jawi. Mana Jawi lah betul. Betul lah orang tua kita dulu. Ya, orang tua kita tu betul dah.
Tapi kita baru-baru belajar tajwid setahun dua, seminggu dua, tengok ni baris depan. Selama ni kita dah salah. Allahu akbaru kabira sepatutnya. Bukan Allahu akbar kabira. Kita dah lama lalai. Macam tu contoh. Ada tidak. Betul dah Allahu akbar kabira. Kenapa? Habis tu baris depan ni hanya takbir aja yang ada hukum khusus. Yang lain jangan ikut kaedah ni. Kalau nak sambung kena hidup. Kalau nak berhenti baru mati kan ujung. Selain daripada Allahu akbar, takbir. Betul dah dulu Allahu akbar kabira. Cuma kalau nak baca Allahu akbaru kabira pun boleh. Nak baca Allahu akbaru kabira pun boleh. Mana lagi baik? Allahu akbar kabira ke Allahu akbaru? Allahu akbar kabira lagi baik. Tapi dua-dua boleh. Betul kata dulu orang ajar betul dah. Kalau orang dulu lagi alim pada orang sekarang lah. Tiba-tiba pula kita konon-konon nak betul kan. Itulah kita. Okey? Jadi bukan dekat doa iftitah je. Dekat semua takbir raya Allahu akbarullah boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah pun boleh. Mana lagi baik? Mati. Azan pun macam tu juga. Allahu akbar, Allahu akbar boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau kata tajwid salah tu. Nak sambung kan tak hidup kan? Tak. Allahu akbar beza. Kerana ada satu kaedah at-takbir jazmun. Takbir tu jazam. Alamat jazam adalah sukun, iaitu mati. Maka matikan walaupun nak hidup. Nak sambung tetap matikan juga. Dia panggil macam saktah. Macam saktah bukan saktah. Macam kan saktah tu kan yang kita baca surah Yasin, kita sambung tapi kita berhenti tapi tak tarik nafas tu kan. Saktah kan. Dia panggil saktatun latifatun jiddan. Nama saktah tu. Kalau Yasin ayat apa? Mimmarqadina. Berhenti dulu kan, jangan tarik nafas. Hadza itu saktah. Saktah. Dalam Allahu akbar kabira, bukan dalam Allahu akbar saktah kan. Allahu akbar macam saktah, macam je. Tapi bukan saktah pun. Okey. Jadi yang terbaik matikan, hidupkan pun boleh. Yang kita tak sedapnya, yang hidup, yang dulu dia elok-elok je mati kan. Bila dia tengok bagi depan, dia hidupkan, dia salahkan yang mati. Itu salah. Itu tak mau. Nak hidupkan silakan. Dua-dua boleh. Cuma lagi afdal, matikan. Sebab tu yang lama tu lebih tepat daripada yang baru. Okey. Okey, kalau kita tengok pula ni, ini lafaz bang, Allahu akbar kan? Allahu akbarullahu akbar kan? Cuba tengok yang Jawi. Mana yang Jawi ya? Tengok. Yang Jawi tu. Muka surat 7 tengah-tengah. Ini lafaz bang. Lepas tu Allahu akbar mati tu. Tengok yang Rumi, hidup. Siapa ni? Dia gini tau. Bila kita nak mana siapa yang Rumi kan? Tak ada tulis siapa yang Rumi kan? Oh, bawah tu. Ustazah Siti Suhada Zakaria tu. Bila kita nak Rumi kan, mana-mana kitab Jawi, pertama dulu Tok Guru dulu dia memang menentang keras. Tahun 90-an. Tahun 2000. Menentang keras. Dia seolah-olah macam dosa besar. Sebab dahlah surat khabar kita utusan Melayu, baca utusan Melayu dulu. Yang Jawi tu. Tak dulu oh sedap tengok, terasa kemelayuan. Lepas tu dah hapus tahun berapa 90 lebih berapa 80 lebih ke. Dah budak sekarang tak reti baca lah Jawi. Tiba-tiba kitab-kitab turas warisan nak dirumikan juga. Budak-budak tak reti baca ni. Kalau baca merangkak. Kalau bapak dia merangkak, anak dia tekuk tak reti baca. Sedangkan semua bangsa dia ada bahasa. Dia ada tulisan. Orang Cina tahu tak tulisan Cina? Tahu tulis Cina. Orang India tahu tulis India. Tahu tulis Rumi, tahu tulis India. Orang Siam tahu cakap Siam, tahu tulis Siam, tahu tulis yang Rumi ni. Semua. Rumi semua orang tahu. Tapi ikut bangsa dia mesti tahu. Tapi Melayu aja. Tulisan Rumi boleh, tulisan Jawi tak boleh. Kalau tak semua pun lebih separuh daripada anak-anak kita. Lebih separuh. Yang tak reti pun Jawi.
Jadi hilanglah bangsa kan? Bahasa jiwa bangsa kan? Hilanglah bangsa kita. Padahal kita ada tulisan sendiri. Hebatnya bangsa kita ni, walaupun bangsa kita muda, nak banding dengan tamadun-tamadun dulu, tapi tetap ada tulisan. Dan tulisan kita pun sikit lagi nak sama dengan Arab. Tulisan Melayu. Tulisan Jawi itulah. Kita ni. Jadi bila nak rumikan, dan saya antara orang yang merumikan. Merumikan kitab ni. Tapi dulu Tok Guru saya ingat memang macam dosa besar lah kalau buat. Fikir balik sekarang, setelah 30 tahun berlalu, saya rasa betul lah, patut dia marah sangat. Kita dulu bentang, kita moden sikit. Tentang hati lah maksudnya. Apa salah pula? Moden. Pakai sekarang ada komputer. Masa tu lah tahun 90-an tu dah start ada komputer. Pakailah semua tu. Dia tentang. Tapi bila fikir balik, ada kebenarannya lah. Cuba tengok apa. Bila kita nak rumikan, kita tak boleh ubah walaupun satu. Kecuali dia kata di situ buat bintang, buat nombor, letak kat bawah. Ni aku yang cakap. Sikit pun, baris pun tak boleh ubah. Kalau katalah ni salah ni. Daripada dal ra fa. Lepas tu ra. Tu dari par. Dari par tu apa benda? Ini terlebih dal ni nak dal tapi jadi ra kot. Okey. Dia pun ubah daripada. Tak boleh. Kena tulis yang betul. Kemudian tulis nombor ke apa kat bawah tu, mudah-mudahan yang betul ni daripada. Sebab dal ra fa ra. Mana ada tu? Dari par tu apa benda? Maknanya dal tu telah ada ekor. Sebab dulu masa nak cetak dulu bukan pakai print bukan. Gini kan. Orang lama tahu gini. Lepas tu tengah-tengah laju sikit ngecik syuu. Yang ta jadi lain dah. Jadi sa dah. Kan? Dia banyak titik bertambah. Dia akan jadi gitu. Macam biasa getup. Ya. Dia akan jadi gitu. Jadi bila macam tu, mungkin akan silap. Walaupun macam tu, tetap juga yang asal-asal, mudah-mudahan, istilah dia panggil, la'alla sawab. Biasa kalau Tok Guru baca, ni ada lari ni, la'alla sawab, dia kata tu. Mudah-mudahan yang betulnya ini. Itu pun lapik lagi, mudah-mudahan. Jangan ubah kitab orang suka-suka. Masih lagi cakap mudah-mudahan yang ini. Yang salah ni bukan penulis, yang salah ni tukar cetak. Kita salah, jangan salahkan penulis. Kalau tidak, jangan baca kitab dia, buat kitab sendiri. Sedap baca kitab orang, kau nak ubah suka-suka. Kecuali ayat Quran aja. Ayat Quran salah je, potong ubah. Selain pada ayat Quran, tak boleh. Sebab ayat Quran memang confirm dah. Kalau salah, takkan kita nak biar. Selain daripada tu, tak boleh. Tengok Sebab detail-detail tu, jika ubah, dia lari makna, kata dia rosak. Contoh dalam bab ni. Tengok tu, Allahu Akbar, Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Cuba tengok yang Jawi. Kan lain tu. Ini lafaz bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu. Ra tu mati. Jawi, Rumi, ra tu hidup. Patut buatlah mati. Kalau tak puas hati sangat, buat mati juga. Lepas tu tanda satu, tulis kat bawah. Yang betulnya apa, baris depan. Baru kita tahu yang buat baris depan tu adalah orang lain, kitab asal lah yang lain. Jadi kalau kita tengok macam ni, seolah-olah kitab lama salah lah kan, sebab yang betul baris depan. Sedangkan yang betul tu kitab lama. Kan macam mana? Boleh kata jenayah apa dia panggil? Jenayah apa istilah dia panggil? Jenayah kola butik bukan? Jenayah ilmiah, jenayah apa? Kira jenayah lah juga. Ubah kitab orang. Walaupun titik, walaupun koma, walaupun apa sekalipun, tak boleh tambah. Sebiji-sebiji. Kan dah namakan merumikan Jawi. Bukan mengubah, bukan mensyarahkan. Ini adalah syarahan kitab perukunan sembahyang. Baru boleh syarah. Kita tahu dah yang syarahan ni orang lain, bukan kitab asal. Ini macam mana nak cakap? Jenayah kan ni. Okey. Jadi maknanya kalau yang rumi tu kena betulkan balik bukan balik depan sebab kita asal mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Itu lafaz azan. Asyhadu an la ilaha illallah dua kali. Sebenarnya kalau nak ikut campur yang sunat sekali, asyhadu an la ilaha illallah,
dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan 2 kali, 4. Siapa pernah dengar tarji'? Orang lelaki ke orang perempuan lagi tak pernah dengar. Tarji'. Tarjim'in, tarji'. Tarji' ni rujuklah, kembali, tarji'. Dia sebenarnya semua sekali tu bukan dua kali, 4 kali. 2 kali lagi tu sunat lah. 2 kali ni tambah lagi 2 kali sunat. Macam mana? Tapi perlahan. Tak rasa dengar aku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa dengar? Asyhadu an la ilaha. Dia tak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Itu dia panggil tarji', sunat. Cuma kadang-kadang ada silap buat sikit. Dia asyhadu an la, dia slow kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah, bukan gitu. Ada yang salah juga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, tak kena juga. Habis tu macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi keseluruhannya 8. 4-4. Semua. Yang tarji' itu terus mengucap 2 kalimah syahadah lah sekarang cerita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus. Tapi dalam keadaan senyap. Senyap tu, sir tu biasanya yang boleh dengar tu kawasan dekat-dekat tu boleh dengar. Kalau ada mic pun mungkin jauh sikit lah boleh dengar kan. Okey. Yang jawab pula nanti sama juga 8 kali. Yang mana dengar? Tak, yang perlahan pun jawab jika dengar. Jadi orang kat rumah memang tak dengar, tak adalah. Orang yang dengar dekat belakang-belakang tu kan dia dengar asyhadu an la ilaha. Dia pun asyhadu an la, asyhadu anna Muhammadar. Dia jawab sebab aku dengar asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna. Dia jawab balik. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, jawab lagi. Masa tarji'. Siapa yang dengar sunat jawab. Kena jawab. Yep. Nah, cuma biasanya dekat masjid tu je lah, dekat area situ je lah. Tak dengar sampai jauh. Cuma sekarang ni ada mic, ada speaker. Mungkin boleh sampai ke rumah. Kalau dengar kat rumah, jawab juga. Jadi kalau kita tengok azan yang sebenar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, betul dia berhenti lama. Macam bila ni apa? Reboh ke apa? Ke tak nampak? Lama je. Lepas tu asyhadu an la, itu betul lah tu. Tapi kalau laju sangat bukan salah, dia tak buat yang sunat. Tarji'. Jadi dia memang agak lama. Kalau kat tempat-tempat belajar memang gitu. Dengar Allah. Kalau orang datang, keluarga-keluarga datang ziarah pondok ke apa kan. Takkan azan Allahu akbar, Allahu akbar aja. Senyap dah. Sabar. Tak ada. Sabar. Dia lama sikit kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak tarik nafas lagi. Kan makan masa lama tu. Okey. Dia panggil tarji'. Tarji'. Sunat tarji'. Lepas tu hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alas salah 2 kali. Lepas tu hayya 'alal falah 2 kali. Jawab ada jawab. Oh, jawab dia tak sebut, kita jawab siap-siap lah kot. Kan? Jawab siap-siap lah. Ya. Marhaban bika ya Rasulullah. Lepas tu ada sapu mata tak? Ni. Kan? Ada. Tapi bacaan tu saya tak dengar sangat, tapi ada satu bacaan lain. Siapa dengar bacaan? Saya tahu bacaan lain. Saya masa dekat asyhadu yang itulah. Lah, boleh lah. Itu tak ada. Dia ada bacaan lagi. Dekat mana dia punya masa nak buat, masa nak
Tak kira kat mana, azan Allahu Akbar ke, hayya 'alas salah ke. Bila kita dengar je azan berkumandang, kita sebagai orang yang mendengar ni, dia kata kena jawab. Maknanya seolah kita mengucapkan selamat datang kepada bank tu. Apa dia kata, marhaban bil qaimin adna wa marhaban ahla wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu lah bila apa ni, muazzin tu azan, kita pun kata, bila dia kata Allahu akbar, kita pun kata Allahu akbar, Allahu akbar. Maknanya baca tu sebelum lah. Sebab saya herannya kalau hayya 'alas salah kita baru dengar. Tak kita nak baca macam tu. Nak jawab masa bila pula hayya 'alas salah kan? Sebelum lah. Bila dia kata lepas tu asyhadu an la ilaha illallah tu baru kita Ya, saya kalau tengok pada tu memang ada kaedah tu. Memang ada beberapa bacaan, tapi yang tu saya tak pernah dengar, kena tulis elok-elok betul nak tahu apa maknanya. Tapi memang ada. Bila dekat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah ada bacaan. Fakashafna anka ghita, kan? Biasa ada, siapa ada baca? Kan? Yang last sekali sapu mata untuk terang, bagi terang mata sikit, tak rabun. Cuma bacaan yang tadi tu saya macam tak biasa dengar lah. Kena tulis lah. Saya tak tengok lah apa maksud dia kan. Tak tahu entah apa, seru jin ke apa. Mana tahu. Sebab ada orang entah apa yang amal, lah kali asyik dia kena kacau, rupanya itu seru jin. Tapi tak kot yang tadi tu. Nampak okey je. Saya bagi contoh je. Amalan-amalan ni kadang-kadang kita tak tahu benda, rupanya ada penjaga atau khadamnya. sebab dia kata ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan tu okey lah, kita faham yang lepas pada tu. Nanti bagi lah, saya boleh tengok. Okey, nanti kalau kata nak bacaan apa, saya boleh cari. Nantilah. Saya tak next. Saya akan bagi apa macam mana saya dapat, saya akan bagi balik. Okey, macam ijazah lah untuk bacaan yang tadi. Memang ada kaedah baca kemudian sapu mata. Cuma bukan di awal. Dia ketika ni asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ni. Dia ada ajar juga. Oh, ni yang awal tu. Oh. Sebab kita dengar je, lepas tu kita kata, kita sambut azan tu. Mana seolah kita menerima panggilan Allah. Kalau ikut sekali lalu tu memang okey lah, maksudnya tak ada masalah lah kan. Tak ada masalah. Cuma nak tahu juga makna apa tadi tu. Kalau Isa. Isa. tak boleh tu, dan kisah tak boleh. Tak ada, boleh. Saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh. Cuma sebelum nak kata boleh tu, bagi tahu dulu nak tengok makna apa. Nanti tulis lah. Tulis lah. Boleh tak? Rakam tak boleh, kadang-kadang bunyi mulut tu tahulah orang Melayu. Ni bunyi macam mana? Ha ke kha ke ha pedas ke ha bulat ke? Tulislah. Sebab tu Ustaz, kalau ikut saya lah, kalau saya rujuk kitab Jawi ni, kalau kita pergi ke Rumi, kita nak rujuk juga kitab Jawi sebab bacaan huruf makhraj huruf Ya, memang tak sama. Ya. Malah ayat Quran kan Arab. Ya. Tak boleh, hukumnya haram tulis ikut Rumi. Jangan nak buat gitu. Ramai orang nak hafal je. KUL, kul, HUA, kul hu'a. Dia nak tulis kul huwallah. Jadi kul huwallah. Jadi pelik bunyi. Doa tu tak boleh juga, tapi tak adalah berdosa. Cuma doa kita jadi entah baca apa, tahu kalau doa tu ikut Rumi. Tetap juga zaman sekarang ni baik. Kalau nak minta siapa-siapa doa apa nak minta apa-apa, pasanglah rekod, baca ustaz. Dia baca, hafal dengan cara tu, bukan hafal dengan cara tulis. Dia akan lari punya. Makhraj memang lari lah. Qaf dengan kaf dalam Rumi tak ada. Nak tulis macam mana? K juga. Qaf K juga. Kaf K juga. Q. Jadi Q. Qul lah. Boleh tak? Qul. Q kan? yang qalqalah tak ada qalqalah. Qalqalah macam mana? Kena tulis. Tak tahu lah. Dia memang lari lah, senang cerita lain. Sebab tu hukumnya haram. Dia akan lari sebutan. Tapi ada lah ustaz yang ayat Quran tu dia rumikan. Tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Ada hari tu dia orang dia kata saya baca ni ikut ni je. Dia tak pandai baca yang ayat Quran. Dia berguru lagi ustaz. Ayat Quran baca ikut Rumi. Dia baca Memang tak boleh nak tepat. Confirm tak boleh. Sebab tu tak boleh. Tak boleh tulis sebenarnya. Tak boleh. Tak mungkin. Biasa Indonesia buat gitu. Kan? Indonesia biasa buat pelik-pelik gitu.
Sebab dia tak ada sultan yang mengkontrol agama. Sebab tu dia orang macam-macam ajar sesat dia pelik-pelik kan. Pelik lah. Kita ada sultan. Cuba try buat keluar ayat Quran, buat apa, tak payahlah ambil satu Quran, ambil muqaddam je, ambil juz 30 tu. Cuba tulis. Lepas tu minta kelulusan. Memang tak lulus. Minta kelulusan tu kan. Sebab kita nak sebarkan ayat Quran, dia ada kelulusan. Nak cetakkan ayat kelulusan. Takkan lulus. Takkan lulus. Tak boleh. Lari. Pasti lari. Bahasa. Pasti lari. Nak buat panjang macam mana? Kat panjang 4 ke 5 ke? A banyak lah. A5 maknanya 5 harakat. A4 harakat. Kalau nak lembutnya mak lin. Lin tu mak lin lembut kan, lembut gitu macam mana? Lam yanun. Betul tu nak buat tak boleh. Hamas bunyi macam mana? Tak nak tulis tu macam mana? Ada S kecil macam mana? Hamas. Tu lah. Tu jadi memang dia memang tadi tak boleh sepatutnya. Buat gambar angin lah. Itu logik. Buat gambar angin kan. Keluar. Pelik-pelik lah sekarang. Repik. Betul lah kata. Okey. Jadi jawab dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab dia sama juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa jawab yang sama? Kerana kita apabila kita nak setuju dengan sesuatu perkara, kita akan ulang balik. Itu sebab tu apabila muazzin melaungkan azan, kita ulang. Sebab kita setuju dengan kalimah itu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku setuju. Boleh cakap macam tu. Tapi yang lagi bagus, kita ulang balik apa dia cakap. Iaitu, aku setuju Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Macam-macam cara kan untuk setuju? Antara cara untuk setuju macam mana? Senyum, angguk. Kalau orang perempuan dulu, malu lari. Perempuan sekarang lari tu maknanya tak nak. Kalau kena nak ni, ada orang mari nak minum ni. Mari. Kan? Senyap je. Maknanya nak. Sekarang senyapnya, maknanya tak nak. Kahwin kan juga, nanti dia lari rumah. Sekarang lain. Budak sekarang lain. Kalau dia kata, ni aku nak kahwin kamu ni. Dia tengok. Senyap je. Diam, tanda setuju. Tak, itu tahun 70-an. Diam, tanda setuju. Sekarang ni budak 2000 ni, budak TikTok sekarang ni, diam tu maknanya, janganlah. Protes lah tu. Nampak? Dulu dengan sekarang beza dulu dengan sekarang. Jadi cara untuk bersetuju tu macam-macam. Kadang-kadang ulang balik, kadang-kadang diam, kadang-kadang senyum, kadang-kadang letak like. Tanda tekan like. Setuju kan? Kalau ekor marah, tak setuju. Like. Itu cara bersetuju. Antara cara dia ulang balik. Cara. Ada tak setuju cara macam ni? Ada? Kat mana? Parlimen Dewan Rakyat. Tak pernah tengok lah tu. Kalau kata setuju pakai tepuk. Kenapa tak cakap ramai setuju? Tepuk meja. Cara setuju ni macam-macam. Macam-macam. Tengok tempat. Nak menandakan setuju tu. Okey. Antara cara nak bagi tahu setuju, kita kata kita setuju. Dan cara lain untuk kata setuju, kita ulang balik apa yang dia cakap. Mari, jom, mari. Pergi kedai, mari. Aku belanja. Belanja? Dia ulang balik. Tak payahlah berulang. Macam pekak. Bukan pekak. Bila ulang balik, belanja makan. Belanja. Lah mari aku. Belanja. 3 kali ulang. Maknanya setuju. Yeah. Jadi apabila Allahu Akbar, tanda setuju kita ulang balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Setuju kita ulang balik. Itu jawab dia. Asyhadu an la ilaha illallah juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita setuju tak? Setuju. Maka kita ulang balik. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey? Lepas tu hayya 'alas salah. Marilah semayang. Kenapa tak jawab hayya 'alas salah? Maknanya setuju mari semayang. Hayya 'alal falah. Kenapa tak jawab hayya 'alal falah? Setuju mari menuju kejayaan. Kenapa kita jawab la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim.
kita tahu maksud dia, barulah kita tahu kenapa kita tak ulang balik hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Maksud la haula, tidak ada daya nak tolak maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada daya nak buat taat. Dan tidak ada kekuatan nak buat taat. La haula, la tu tidak ada daya nak tolak maksiat. Kalau maksiat depan mata, tak ada daya nak tolak, aku akan buat maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan nak buat taat, nak semayang, nak buat baik semua, tak ada kekuatan. Illa, melainkan billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Jadi kita tahu bila kita kata bila kita jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah jawab juga seolah-olah yang boleh mari semayang tu sebab hebat kita. Kalau kata mari menuju kejayaan, yang aku berjaya ni sebab aku usaha. Tapi kalau kita jawab hayya 'alas salah, yang aku semayang ni semua bantuan daripada Allah. Kalau Allah lorongkan salah tempat, ada maksiat, ada benda depan mata, aku buat maksiat, aku tak mari semayang ni. Kerana atas bantuan Allah yang aku mari semayang. Jadi tak bolehlah nak belagak, kita boleh buat baik. Dan kalau katakanlah aku duk berjaya ni, aku tak usaha mana pun, buat gitu-gitu macam biasa je, tapi Allah Maha Pemurah, dia bagi aku sampai berjaya macam ni. Kalau nak belagak, tak boleh nak belagak pun dengan apa yang aku ada. Aku tak buat mana pun, tapi Allah nak bagi. Sebab last kali taklah belagak dengan kejayaan kita. Sebab tu kita tak jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kita tak jawab gitu. Kita akan jawab tidak ada daya aku nak tolak maksiat kalau maksiat datang. Tidak ada kekuatan aku nak buat taat. Kalau taat tu dah sampai, aku nak buat taat, syaitan lagi kuat untuk goda aku. Tapi illa billah, Allah tolong aku, sebab tu aku boleh buat. Semua ni kerana Allah, bukan sebab aku hebat aku. Maka jadilah kita orang tawaduk. Sebab tu yang ni hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ni, dia tak sama dengan motivasi tu. Yang masuk apa? Motivasi tu kan, masuk kelas motivasi tu kan. Oh, nak satu dia punya kekuatan yang dia nak tu kan. Apa khabar semua? Luar biasa baik. Oh, luar biasa kita. Mana baik dah kan ada ayat-ayat gitu kan. Kita mesti boleh buat. Orang lain boleh buat. Kenapa kita tak boleh buat? Dia tak sama dengan cara syarak. Cuba bukan kata berdosa, bukan, tak sama. Ya, dia nak semangat tu lah. Bila semangat, kita kena ada kekuatan dalaman yang kuat. Kalau dalaman mengaji pun tak berapa ngaji, akhir sekali kita berjaya sebab aku yang semangat. Mana Allahnya? Tapi kalau kita adalah hati itu kuat, okeylah. Ini zahirnya aku cakap sini. Hati aku tahu semua daripada Allah. Tu kalau kuat dalam. Yang duduk semangat-semangat tu, yang nak itu, nak ini, kita boleh buat, kita boleh. Kita akan kumpul tahun ni juga 1 juta ringgit. Akhir sekali berjaya. Kalau tak ada dalaman kuat, aku usaha aku dapat. Mana Allahnya? Sebab tu kan, dalam bab motivasi ni dia agak ni sikit lah. Dia agak tak ada current sikit. Cuma taklah salah. Pastikan dalaman tu kuat. Pastikan kita tahu semua ini adalah qada dan qadar daripada Allah. Dan kalau jadi sekalipun, bukan sebab hebat kita, Allah yang bagi. Kalau ada benda tu, nak sebut kat mulut apa, sebutlah. Sebab kita tahu itu cuma luaran sahaja. Dalaman kita kuat. Bimbang takut dalaman pun mengaji pun tidak, ngaji tauhid pun tidak, kenal Tuhan pun tidak, duduk semangat-semangat begitu. Akhir sekali, apa yang jadi dekat aku ni, sebab aku usaha, jadilah macam Qarun. Sedangkan Qarun tu sepupu Nabi Musa. Dia miskin, anak ramai. Qarun ni. Dia kata, Nabi Musa ajarlah ilmu sikit, kau Nabi Allah kan, ajarlah apa-apa sikit. Nabi Musa ajar dia buat emas. Orang cari emas, dia buat emas. Buat emas. Emas mana boleh buat? Tapi dia buat emas. Akhir sekali, kunci dia je 70 unta bawa anak kunci. 70 unta bawa anak kunci aja. Tak cerita lah, boleh cerita anak kunci, tak tahulah besar mana dia punya gudang. Tapi anak kunci tu. Sampaikan banyaknya harta dia. Sampaikan kalau kita gali kat depan tu, jumpa tengok emas, kita kata harta apa? Harta karun, jauh pergi. Tak ada lah sampai situ. Cuma nak bagi tahu,
Kayanya sampai kalau kita gali, ni harta karun ni. Banyaknya harta. Tapi Melayu dia tak kata korun lah. Tengok tu. Dia jadi karun pula. Itu asalnya daripada Jawi kepada Rumi tu. Asal korun, qaf. Jadi karun pula. Harta karun. Patut Q. Itulah. Okey? Dia program pencarian harta karun. Pencarian harta karun. Sampai kan nak cari harta karun tu kat sini. Dia kat sana lah. Bukan kat sini lah. Tapi kenapa? Banyaknya harta. Sampai dia ditenggelam bumi. Harta-harta termasuk korun sekali. Menyebabkan kerana apa dia jadi gitu? Mula-mula Nabi Musa tolong. Akhir sekali dia usaha. Lupa Allah bagi. Lupa. Sebab apa? Dalaman tak kuat. Semangat untuk cari harta tu kuat. Dalaman dia tak kuat. Menyebabkan last kali dia kata, sebab aku lah. Sebab aku. Ramai orang tak bayar zakat. Berlambak orang tak bayar zakat. Sebab apa? Aku cari penat-penat. Kenapa nak kena bayar 2.5%? Ada 100,000 dalam bank. Tahun lepas dah ada dah. Ni bulan 10. 1 bulan 10 dah ada dah. 100,000. Yang saya nak cerita satu bank lah. Tak kira bank-bank lain lagi. Itu baru cerita harta dalam negara. Belum harta luar negara. Harta dekat Pakistan, Kongostan, Goek-Gostan, Setan. Saya nak cerita yang satu bank aja. Satu bank tu ada 100,000 bulan 10 itu. Tahun lepas 100,000. Sekarang dah bulan 10. 100,000 tu kekal 100,000. Sebab dia pakai duit lain untuk belanja apa semua. Okey. Maka cukup haul, iaitu setahun. Nisab cukup tak? Faham 30,000 kan? Nisab faham 30,000. Okey. 30,000, dia ada 100, maknanya lebih. Maka daripada 100,000 tu, setelah bulan Oktober ni, bulan ni, wajib dia keluarkan 2,500. Tapi boleh keluar? Mungkin boleh lagi kot 2,500 aja keluar zakat. Kalau sejuta 25,000. Itu gigil lah nak keluar. 25,000 ni macam-macam ni boleh buat ni. Tak bayar zakat. Kenapa tu? La haula wala quwata. Dia tak sangka, dia tak boleh. Aku berjaya ni, Allah bagi, aku usaha tak ada mana banyak. Allah, kalau kita tengok, kalau kita boleh kumpul sejuta sekalipun, kuat macam mana sangat kita kerja. Tak Allah bagi sebenarnya. Rezeki tu Allah bagi, bukan sebab usaha kita pun. Tengah-tengah duduk, tiba-tiba dapat projek tu. Mana mari projek tu? Tiba-tiba mari. Allah gerakkan hati mana-mana syarikat untuk buka hati dia untuk pilih kita. Tu aja. Bukan sebab kita usaha pun. Lepas tu kita pun buat. Lepas tu kita mengaku. Akulah ni. Lama. Kalau setakat 100-200 ribu, mungkin tak jadi. Sejuta mungkin tak jadi. 10 juta. 100 juta. Berapa juta kan? 100 juta, 2,5 juta. Banyak tu 2,5 juta. Kat sini semua berapa? Paling kurang pun 1 juta kot. Minimum. Kan? Tak tahulah. Mungkin lah. Okey, cerita juta-juta lah. Sebab tu bila kita hayya 'ala salah, salah ni mewakili ibadah. Apa-apa kebaikan, sebab la haula wala quwata illa billah. Allah je yang dorongkan aku. Ramai orang tak mari pun mengaji. Sekarang tengah tengok cerita Hindustan di rumah. Tengah tengok cerita Korea. Sekarang ni di rumah. Ni kawasan sini je. Allah tak lorongkan. Tiba-tiba kita boleh sini. Hebat kita ke? Tidak. Kalau Allah tak dorongkan, sekarang ni tu tengah ada duduk di rumah. Tak tahu tengah buat apa, tidur ke? Tengok TV ke? Buah channel tu kan banyak, beratus-ratus channel kan. Lepas petek lagi. Lepas tu pula Netflix lagi. Netflix pula tengok tak habis-habis. Tahu-tahu masuk kubur. Oh, TikTok lagi lah. Pegang benda ni 3 jam tak rasa. Tak berhenti. Ngaji sejam setengah tu rasa macam nak tercabut kepala lutut dah. Nak cabut habis semua. Mari habis semua penyakit. Darah tinggi, kecil manis. Mari habis. 3 serangkai gaut. Mari habis. Baru sejam setengah ngaji. Tapi kalau 3 jam ngadak ni, oh tak rasa. Tahu-tahu telefon jatuh atas muka dengan tidur. Macam biasa aja. Tahu-tahu. Dia macam kena aja.
Tak rasa. Sungguh tak? Tak rasa pun, tak terasa pun. Tapi cuba bab mengaji Quran. Satu muka tu Allah ngakak nak habis satu muka tu. Baru satu muka. Yang ni bermuka-muka. Facebook banyak muka buku tu. Kadang-kadang penat sangat mata tu, gini tangan. Ngaku je lah. Gini tangan sebab nak swipe. Saya bukan saya tak buat. Saya tengok orang tu sampai macam tu. Dia buat gini. Penat lah. Nak tengok penat dah mata. Allah hai. Tapi cuba time mengaji. Allah hai, apalah kita ni. Masuk surau ngantuk tak? Masuk surau. Ada orang masuk surau baca Quran, lepas tu masuk kuliah. 3 ni. Kalau lelaki tambah satu lagi. Ni khutbah Jumaat. Itu memang waktu yang paling senang nak tidur. Tak payah. Tengok kat belakang tu kepala tak ada. Tawaduk hilang kepala. Tengok ada kepala, ingat tak ada dah. Bila habis je baru dia sedar balik sembahyang balik. Memanglah macam tu, macam mana setan lah, setan kacau. Kalau orang dulu cakap setan kecing kat mata, dia lekat mata telinga ni, dia buat sesuatu kita dengar jadi berdengung-dengung, macam-macam. Lepas tu urat-urat belikat belakang ni dia katok. Setan katok, bagi lengah. Buktinya apa tau? Sakit kaki, sakit lutut semua ada kan? Makin semua sakit kepala, pening kan? Kecil manis kau cek mesti naik entah ni. Gauk pun naik. Semua naik. Tai ni. Bila dia akan turun? Wallahu alam. Wallahu alam. Zuk hilang. Ya. Keluar pintu tu tak? Itu kisah benar tu. Tu pengakuan ikhlas. Keluar pintu hilang tu tak? Segar tak? Rasa boleh berlari. Masa duduk dalam ni, ya Allah, ngakak rasa macam tak boleh, Allah, macam nyawa ujung-ujung dah. Lakah je rasa macam boleh berlari, melompat dah. Setan lah ke tu? Rasa nak kerja mata masa memang tu lah. Kalau ada bantal agak-agak macam ni sini. Macam mana? Masalahnya lepas habis sihat balik tak? Bukan pergi klinik. Kalau sakit sungguh, sakit kepala, sakit kaki, sakit lutut masa time macam ni, lepas habis pergi klinik, betul juga maknanya sakit tu sakit yang benar. Tapi bila habis tak pun pergi klinik. Lepas habis kuliah pakat-pakat beratur dekat klinik. Kenapa ni? Pakat-pakat sakit yang tadi. Tak ada, tak sakit lepas pada tu habis. Tu menandakan khayalan je tu. Tu semua khayalan, setan punya kerja. Macam mana nak buat? Allah. Macam mana nak buat? Ada. Dia ada. Dia antaranya sunat-sunat masuk surau dalam majlis ilmu, kita buat semua sunat tu. Maka dia akan mendapat. Terpanjang sunat dalam ada 30-40 perkara sunat. Semua kena buat. Dia kena bersih, kemas, wangi. Tu ada. Banyak lagi, saya pun lupa. Wangi kadar yang boleh. Bukan wangi semerbak. Wangi kadar yang boleh. Contoh, kalau orang perempuan sekadar apa nama tu, sabun yang ada wangi tu. Lepas jemur kan dia ada wangi sikit-sikit lah. Yang tu lah. Macam tu lah. Bukan pakai wangi spray. Orang perempuan tak boleh. Dia hanya boleh sikit aja untuk diri dia. Dia tak jangan perempuan tak boleh pakai wangi. Lepas tu busuk. Bukan. Macam tu. Wangi macam tu. Wangi macam tu aja. Kalau ada spray pun yang bau yang sangat macam bau tak bau gitu aja. Tapi lelaki pakai bau kuat, sekuat yang mungkin. Tapi terbalik. Sekarang orang perempuan pakai kuat, laki pakai bau ros. Kita Allah. Laki pakai ros. Patut laki pakai oat. Tu bau kayu tu. Jadi tu. Oat. Tapi boleh, tapi itu suasana badan baju tak bau. Bau. Lekat tak?
Kalau lekat tak apa lah, tak lekat. Itu untuk suasana, boleh juga. Boleh juga. Pakai bau yang kuat. Orang lelaki pakai bau kuat. Pakai yang cantik sekali oat, setan pun tak suka. Bau oat ni setan tak suka. Bau kayu. Tapi bukan oat yang RM10 5 botol tu. Maiding. Hak tu busuk. Kasturi Ustaz. Kasturi lain. Nanti nak cerita oat dulu. Beli oat yang RM180 sebotol tu. Yang itu. 180. Oh, itu oat mahal. Mantap. Itu bagi lelaki. Bagi perempuan pakai bunga-bunga yang sikit-sikit je. Kalau kata kuat juga, pakai sabun aje lah. Cari sabun yang bau kuat tu kan. Basuh-basuh, dia ada bau tu. Baulah sehari dua kot. Kan baulah sekejap. Sekadar itu saja. Jangan busuk aja. Jangan orang lalu, malah aku bau sebelah busuk. Sampai macam tu jangan. Bau sikit-sikit. Kalau kasturi, kasturi sebenarnya kasturi kijang. Asal usul daripada bintil kijang. Buntil ke bintil dia panggil tu? Yang duduk bawah perut tu. Bukan. Dia duduk bawah perut, bulat macam ni, bulu. Dalam tu ada darah dia, darah kijang. Masuk darah kijang. Bila dia dah matang benda tu, dia gatal. Dia pergi dekat kayu-kayu, dia ganyeh gitu. Tercabut. Cabut tu asalnya darah, tapi dia suci, iaitu sangat harum. Sangat kasturi kijang. Dia warna hitam, dia kerah warna hitam. Dia kerah. Bila dia dah berpisah daripada tu, dia jadi kerah warna hitam. Ambil tu buat, itu kasturi yang sebenar. Sama lah, 180, 200 setengah. Kalau beli kasturi kijang apa? RM10, 5. Bukan kasturi je tu. Itu memang kasturi dia bau sedap. Nabi kata bau kasturi adalah bau syurga. Nanti di syurga. Mulut orang yang berpuasa kan bau air liur, bau busuk tu, bukan bau busuk, bau perut. Bau asid makan perut sebab tak ada makanan, naik sampai ke atas, campur air liur lagi. Bau. Jadi akan bau orang puasa lah kita panggil. Lebih harum daripada kasturi. Lebih harum pada kasturi. Jadi kasturi lelaki perempuan. Cuma tahap banyak sikit tu nak pakai. Jadi kalau khusus bunga-bunga bagi kat perempuan, kayu-kayu bagi kat ni. Banyak macam-macam kayu ada. Sedap-sedap bau kayu. Bagi kat lelaki. Kalau kasturi kijang, lelaki perempuan. Tak, kasturi putih, kasturi lain saya tak tahu mana ambil lah. Kasturi putih lah, kasturi hitam, tak tahu dia ambil kat mana. Sebab kasturi berasal daripada kijang. Kijang pun pernah tengok kijang? Pernah makan? Tengok aje kat zoo. Kan? Dia macam rusa kecil sikit. Kijang. Dulu kat Kelantan, kat Gua Musang banyak dulu. Sebab tu dekat apa dia panggil? Jata ke apa dia panggil apa? Yang logo Kelantan tu ada apa? Jata kan? Dia ada gambar apa? Kijang. Sebab kat tu Gua Musang memang banyak dulu. Gua Musang memang banyak kijang. Habis berkaitan dengan azan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis. Ulang. Sunat apa? Sunat tadi kan Ustaz cover 30. Allah. Saya kata bukan 30, saya kata 30 40. 30 40 tu sebabnya saya tak ingat lah. Kena buka kitab lah. Apa lagi ya? Wuduk, bersih, mandi, wangi. Apa kalau lelaki sisir rambut. Lelaki, perempuan ikatlah kot kat dalam tutup aurat, betul. Orang sekarang belajar ni dalam ni memang sambil golek-golek atas katil. Lepas tu payah nak faham. Sambil buat-buat benda dedah aurat. Kita dalam rumah bukannya nampak, memang pun bukan cerita pasal tu. Kita cerita kalau nak dapat ilmu tanpa ada gangguan-gangguan, antara gangguannya mengantuk. Tutup aurat. Walaupun ni duduk pasang kat TV. Duduk elok, boleh. Macam aja kat depan, baru dapat. Ini sambil lipat kain. Sambil lipat kain sedap dengar. Lepas tu Ustaz kata, dia hukumnya haram. Dia, tak haram. Dia dengar tak haram. Tapi sambil lipat. Sambil masuk ceng sambil masuk. Cuma daripada dengar lagu, baiklah dengar kuliah. Cuma saya nak cerita dari sudut nak mengelakkan tadi tu. Gangguan-gangguan. Macam-macam gangguan. Antara gangguan tu mengantuk lah. Apa lagi ya?
Saya pun tak ingat. Tidur. Tidur sebelum tu. Maknanya kalau kau tidur dapat 5 minit ke, jangan tidur 5 jam. 5 minit? Itu lah. Dia tengok orang juga. Macam saya boleh 5 minit. Saya tidur seminit boleh. Kalau tidur macam sengguk tu. Sengguk tak boleh, nak tidur. Tidur. Cuma nak tidur tu makan masa mungkin 5-10 minit. Tidur seminit aja. Jadi biar roh tu keluar sungguh. Lepas tu masuk balik. Bila roh tu keluar, semua urat semua jadi terlepas daripada dia panggil apa? Grip atau genggaman. Pegangan. Malaikat nak pegang. Malaikat pegang semua ni. Kalau tidak kita, malaikat ada je jaga lubang telinga segalanya. Bila roh naik angkat je, okey, sekarang semua urat-urat kita dia jadi kendur. Loose. Walaupun 1 minit. Pop. Apa ni jaga balik. Dapat paling kurang pun 1 minit 1 jam. Itu tahu tu. Al-ainu wika usahi faman nama falyatawadda. Mata pengikat bagi dubur. Istilah dubur lah sebab nanti kita kiaskan yang lain. Mata pengikat bagi dubur. Jika kamu tidur, wajib berwuduk lepas pada tu. Nabi kata. Ulama pun kaji, mata pengikat bagi dubur. Apa benda pengikat ni? Grip tadi tu lah. Mata ada, mata buka. Tempat-tempat yang perlu di grip, kita grip. Bila mata je hilang, dengan maksud tak ada tidur, Tak ada grip. tak ada grip. Sebab tu batal wuduk. Walaupun kita dalam keadaan Duduk, sebab tu duduk tetap papan punggung tak batal. Itu pun ada syarat. Kena try. Try macam mana? Try duduk macam tu, rasa nak kentut, tengah duduk macam tu, cuba kentut. Keluar tak? Kalau tak keluar maknanya baru dia tak batal. Tapi kalau keluar sebab dia kurang daging. Ada celah-celah yang boleh keluar, maka dia duduklah macam mana tetap juga batal. Dia tengok juga, dia tak semua orang. Kalaulah dia cuba nak buang angin, dia duduk cepat-cepat. Macam mana yang biasa dia duduk ketika kuliah ke, ketika macam mana yang kemungkinan dia akan tidur nanti. Macam mana dia duduk? Duduk itu, cuba tekan, keluar. Kalau terpaksa menyengging, maknanya dia orang ni kalau duduk tak betul wuduk. Tak. Tapi kalau ada orang sebab dia kurang vitamin C, kurang makan, jadi dia kurang sikit isi di tempat-tempat yang strategik, menyebabkan dia duduk macam mana pun ada je boleh keluar. Syup. Orang macam ni lelap aja terus batal walaupun dia duduk straight. Jadi kena cuba, kena try and error. Tahiyat akhir confirm tak boleh sebab tawarruk keluar, confirm keluar. Batal. Kalau tidur. Hanya tahiyat awal dengan duduk di antara 2 sujud ataupun duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal. Dia panggil duduk iftirash, nama duduk tu. Itu saja. Tapi lagi kan ada hadis Nabi yang kata Nabi berdengkur, lepas tu bila azan tu Nabi pun Bangun aja. untuk Nabi semayang. Berdengkur tu maksudnya bukan Lena. Lena. Okey, betul ada begitu. Betul ada. Itu yang jadi beberapa mazhab tu. Pada mazhab Syafi'i tidak disebut tentang kedudukan. Disebut tentang tidur, berdengkur, tidur lena begitu kan. Tapi kedudukan tak disebut. Bila tak disebut, dia tak boleh jadi hukum pada mazhab Syafi'i. Tapi yang disebut, Nabi pergi jumpa seorang pembesar, datang, Nabi layan dia, waktu tu nak sembahyang Isyak. Sampai kalau mudah kata sekarang sampai pukul 11, pukul 12, sahabat tunggu nak sembahyang. Sampai ada yang janggutnya kena dada. Maknanya gini ya. Lepas tu habis dah bicara, rupanya orang besar. Kalau dia masuk Islam, satu kabilah semua masuk Islam. Jadi Nabi tengoklah yang mana yang lebih aulawiyat utama. Ini Isyak sampai subuh, lambat lagi. Jadi biarlah korang tunggu, aku selesaikan ni. Kemudian Nabi pun nak sembahyang. Jom sembahyang. Katalah mudah kata pukul 11, pukul 12 tengah malam. Daripada Isyak, daripada pukul 8 lebih, katalah contoh sekarang. Sahabat tu terus bangun, Allahu Akbar, terus takbir. Nabi tak tegur pun. Di situ bila disebut tidur, Nabi tak tegur. Maka kedudukan sahabat adalah duduk. Maka sebab tu mazhab Syafi'i duduk tak batal. Tapi ada mazhab, contoh mazhab Hambali, jika tidur nyenyak batal.
Jika tidur tak nyenyak, tak batal. Walaupun baring. Walaupun baring. Contohnya, tahu tak, lepas azan subuh, disunatkan baring. Nabi baring gitu. Telinga kiri ke atas, ke atas tu masuk atas, kaki, bukan, tangan kanan di sini, pipi kanan di atas ni, macam tu. Nyengeng. Bukan nyengeng, baring. Oh, dia baring. Baring, bukan nyengeng, baring terus. Mengiring. Mengiring, lambung kanan bawah, lambung kiri atas. Macam dalam kubur lah. Macam dalam kubur. Tak boleh. Tak boleh. Pakai ni. Okey. Jadi, lepas subuh, lepas azan subuh, sebelum sembahyang subuh. Biasa dengar? Soalannya kalau dia tidur, macam mana? Nabi tidur katanya. Nabi tidur pada sebelum qomat. Dia ada masa agak-agak lah sikit. Mungkin kalau kita kata mudah kata 5.50, habis azan 5.55, sembahyang subuh dalam 6.20. Dia agak lama Nabi dulu. Nabi tunggu lama. Sebab lagi lama lagi ramai orang datang sembahyang. Tunggu lama. Jadi masa tu Nabi baring. Ada istilah kata tidur. Ada istilah kata tidur, ada istilah kata baring. 15 minit. Kebanyakan 15 minit lah. Macam mana? Boleh? Tak apa, ambil ni. Dia kadang-kadang, okey. Baik tu. Cuba. Boleh. Okey. Jaga batin. Okey, jadi itu yang sebahagian ulama mengatakan, tidur. Maka tidur yang tak lena, yang tidur bukan tidur betul-betul, tak batal. Dengan syarat sekejap. Tak batal. Tapi kalau tidur lama sampai berdengkur, mesti duduk, baru tak batal. Sekejap tu, itulah uruf je. Ini tu mazhab lain ni, mazhab Hambali. Dia tak ada gini, dia tak ada kadar masa. Sebab kebanyakan hukum fiqh, dia istilah dia ada satu panggil uruf, dia panggil. Uruf ni apa uruf? Kebiasaan, agak-agak. Kalau kita tidur berapa lama? Sekejap je, sejam, sekejap benda. Nampak? Tidur berapa lama? 3 minit. Sekejap. Mungkin kot 5 minit. 7 minit. Dia tak ada minit. Dia cuma ada uruf. Agak-agak bila kita tengok lama-lama lah. Maknanya batal. Kalau sekejap-sekejap. Dia gitu. Mazhab lain, dia banyak guna uruf macam tu. Macam air kan. Kita air 2 kulah tu banyak, kurang 2 kulah sikit kan. Mazhab lain tidak. Air banyak tu, kalau kita nampak macam banyak-banyak. Berbanding yang tidur yang tadi yang Ustaz kata sampai berapa tempoh itu 1 minit atau 2 minit atau Yang itu janji hilang semua, apa dia panggil, istilah dia panggil? Hilang akal, tapi semua anggota tu lemah. Kalau berdiri, tumbang. Kalau berdiri, jatuh. Itu tidur. Kalau masih lagi boleh berdiri, itu sebenarnya bukan tidur, dia panggil bersangatan mengantuk. Yang itu roh tak keluar lagi. Ada. Masih lagi tak? Sama. Itu tak tidur lagi. Macam orang duduk masa mengantuk sangat kan? Bukan biasa tahiyat ke, ataupun biasanya time kuliah, time solat Jumaat, time ketua Jumaat lah ini kan. Kan? Belum. Itu nak panggil bersangatan mengantuk. Dengar tapi tak tahu, tak butir, tak tahu apa benda. Itu tak tidur lagi, itu tak keluar lagi. Itu memang tak batal wudu. Dia hilang terus. Walaupun 1 minit. Hilang terus. Lepas tu masuk balik. Lega terus. 1 minit dapat 1 jam. Kesegaran dia. Sebab tu tak boleh lama. Kalau tidur 10 minit, seolah-olah dia dapat 10 jam. Itu malam tak boleh tidur tu. Lagi-lagi tidur 2 jam siang lagi. Malam memang jawabnya main TikTok sampai pukul 3 pagi. Azan baru sedar. Azan tu lah. Sebab tu dia tak boleh lama. 1 minit 1 jam dapat. 1 minit 1 jam.
dapat kesegaran tu. Jadi sebab tu bagi orang ni bukanlah ada orang tak boleh kan, pening tak? Memanglah tak boleh buat apa lah yang tu. Ni bagi orang yang boleh. Jangan lama-lama sangat. Kalau paling-paling pun kalau qailulah, dia panggil qailulah. Qailulah ni sebelum Zuhur. Sebelum masuk Zuhur tu 10 minit maksimum. Bila dia tidur 10 minit, dia boleh bangun pukul 3 pagi. Padahal 10 minit tu macam 10 minit tak ada kena-mengena pun 3 pagi. Tak ada kena-mengena pun tak. Tapi ada kena-mengena. Dia tidur 10 minit 10 minit. Jadi dia akan segar. Dan dia akan mengantuk juga nanti, katalah pukul 11 12 dia akan mengantuk dan pukul 3 tu dia segar dah. Dia bangun dah. 3 4 tu bangun dah. Tapi kalau 15 minit dia makin susah dah. Setengah jam makin susah lagi. Cerita ni tahajud ni. Tahajud je baru. Cerita pukul 3 pukul 4 ni. Sejam setengah jam, pukul 5 boleh. Sejam, tunggu subuh baru bangun. Itu pun bangun paksa, bukan bangun kerana nak bangun. Kat situ. Itu kalau qailulah. Kalaulah selain daripada qailulah, selain daripada sebelum Zuhur tadi, lepas Zuhur, walaupun lepas asar sekalipun, tak ada masalah nak tidur. Dengan syarat 1 minit 1 jam. Dia punya kadar tidur, dia punya apa dia panggil tu? Kualiti tidur ke apa dia panggil? Kesegaran yang dapat. Tapi lepas kadang-kadang pukul 6.45. 6.45 kan. Nak pergi ngajar ni. Nak maghrib tu 6.45. Nak pergi ngajar, perjalanan 15 minit. Maghrib 7.15. Ada 15 minit lagi. Sekarang dah 6.45. Tidur kejap. Tidur. Baring dah 5 minit, 6 minit, 7 minit gitu. Baring, maka boleh tidur terus tak? Pop, dapat 1 minit. Pop, terus jaga. Okey, selesai. Sampai malam. Macam saya malam ni, saya ni ada kuliah. Malam ni ada maghrib, Jaya Gading. Jauh. Lepas tu balik-balik, sambung soal jawab. Sampai pukul 1 pagi. Direct. Sampai pukul 1 pagi. Itulah. Pukul 1 pagi, lepas tu buat itu, buat ini. Ada beberapa perkara nak buat untuk esok punya kuliah muslimat untuk hari Rabu apa semua buat. Dalam pukul 2.30, pukul 3. Makna tidur malam tu dalam 3 jam, kadang tak sampai. Tapi dia cover kat siang. Kadang-kadang tidur 2-3 kali kalau boleh. 2-3 kali tu maksud tidur pukul 8.45. Bangun 8.46. Cukup lah sejam. Cukup lah seminit. Nak sejam ke? Tapi nak tidur tu makan masa juga 5-10 minit. Nak tidur golek-golek tu. Dia bukan boleh tidur terus. Tak apalah yang itu tak kisah. Nak point tu. Okey, lepas pada tu tengah hari kalau ada apa-apa tidur lagi 1-2 minit. Kemudian sebelum maghrib kalau kata 6.30 tidur 1 minit 2 minit. Kalau tidak tak boleh. Mana boleh? Dia minit. Walaupun 3 jam malam, tapi siang dapat berapa minit. Kalau nak tidur lama, tidur pagi. Itu boleh lama pun tak ada masalah. Maksudnya tak mengganggu badan. Tidur pagi pukul 10 ke? 10, 11, 12. Tak apa. Nanti malam tu dia standard. Dia tak. Tapi kalau lepas Zuhur je, berhati-hati kalau tidur. Kadang-kadang ada orang tidur 3 jam. Pagi tu dia tidur lagi 3 jam. 10, 11, 12 contoh. Dia tidur lagi. Tak apa, lama 3 jam tak apa. Janji sebelum Zuhur. Lepas Zuhur jangan buat hal tidur macam tu. Ganggu bukan untuk hari tu je. Ganggu esok lusa tolak ganggu. Menyebabkan malam ni tidur tak cukup. Bangun subuh mengantuk. Menyebabkan siang tu tertidur banyak pula. Malam tu dia nak betulkan balik. Timing tu berjam, berhari, berminggu kadang-kadang. Ganggu rutin. Nak betulkan rutin tu seminggu 2 pula. Okey. Tadi suruh cakap dah 30-40 saya. Nantilah lain kali ya. Saya sendiri bukannya hafal pun. Macam mana banyak mana saya pun bukan ingat pun. Apa lagi tu? Kita baca dulu, tak baca kan sekarang. Nak habiskan azan hari ni dengan iqamah. Hari ni juga. Wuduk yang sempurna pun kena ni ada sangkut paut juga ya. Wuduk Wuduk yang sempurna. Kenapa ada istilah sempurna? Maksud wuduk sebelum masuk masjid, sebelum belajar gitu. Untuk mengelakkan mengantuk. Dia tak ada wuduk yang sempurna. Wuduk aja. Wuduk. Kenapa sempurna?
Kalau tak sempurna tu tak wuduk lah maknanya. Wuduk tak basuh kaki, itu nama tidak berwuduk. Sebab wuduk yang sempurna tu bunyi macam pelik sikit. Maksudnya buat yang sunat-sunat. Lagi bagus. Sunat-sunat buat semua, masuk air dalam hidung, qomo, baca bismillah, sapu telinga, sapu ni tengkuk belakang, kan? Ni sunat-sunat tu kan? Ya, sila. Itulah maksud sempurna. Ini doa yang dibaca kemudian daripada bang. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammad. Macam mana? Itu dia panggil hamzah wasal, kan? Tanwin, mana hidupkan balik, dan tu nun tambah nun baris bawah, kan? Ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud. Ada sekali lagi, ada hamzah wasal sekali lagi, mahmudanil ladzi wa'tah. Tapi yang ini yang rumi ada satu baris. Sepatutnya tanwin, kan? Tu patut danil ladzi tu. Danil ladzi wa'tah. Wa'tah innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Ada dua lah hamzah wasal kat sini. Sayyidina Muhammadinil. Satu. Lepas tu maqamam mahmudanil ladzi wa'tah. Sebab kita ada dengar jugalah orang baca macam ati sayyidana Muhammadal wasilah. Ada Muhammadan wasilah, macam-macam dia baca. Muhammadan wasilah wal fadilah. Ada baca Muhammadal wasilah wal fadilah. Semua salah. Muhammadinil wasilah wal fadilah. Ada juga orang baca wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'dah. Salah juga. Wa'dah ke wa'tah? Wa'tah. Dal tu dia masuk dalam ta. Ya. Kadang-kadang sasul. Wa'tah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kat situlah. Bukan. Bila dal mati, lepas pada tu ta, kan? Dal tu masuk dalam ta. Jadi seolah-olah dal tu tak ada. Seolah-olah wa'attah. Wa'attah. Mana boleh jadi wa'attah. Bukan wa'addah, bukan. Wa'addah mana tanya? Kan? Ta hilang lah. Kalau wa'addah ta hilang. Wa'attah. Okey? Ini dia punya lafaznya. Hati-hatilah. Saya pernah dengar juga silap baca. Ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafata wad darajatal aliyatar rafi'ah. Ini wasyarafata. Mana ada ta? Wasyarafa, kan? Tak. Memang betul lah. Kalau ikutnya wasyarafah, ada maksud ada ta lah. Tak ada. Bila sebut lelaki ataupun muzakkar, lelaki lah, termasuk perempuan. Bila sebut perempuan, ada ta marbutah, hanya perempuan saja. Jadi wasyarafa wad darajata, bukan wasyarafata, bukan. Wasyarafa. Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Kat sini payah sikit orang nak hafal. Tak payah pun. Baca 100 kali, selesai. Kau pun hafal. Baca 100 kali. Jangan baca yang lain, baca yang itu aja. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Okey. Ini nama doa ni doa wasilah, nama dia. Nama doa ini adalah doa wasilah. Wasilah ni doa kita minta
supaya Allah dan juga nama doa ni, nama juga doa minta kepada Allah supaya Allah bagi dekat Nabi kita satu maqam, satu kedudukan yang terpuji. Dia panggil maqam Mahmud. Tu. Maqam Mahmud. Sesiapa yang dapat maqam Mahmud ni, dia jadi orang besar dekat akhirat nanti. Mudah kita dia jadi orang besar, paling besar. Jangan tak termasuk Allah lah. Allah paling besar lah. Paling besar di akhirat nanti, dia paling besar. Siapa dapat duduk dalam singgahsana maqam Mahmud. Maka Nabi kata, engkau doa untuk aku. Bagi aku dapat tempat tu. Kalau aku dapat, aku tolong korang. Yang dipanggil syafa'ah. Syafaat. Kalau aku dapat, aku tolong. Kalau setakat berat belah dosa sikit, belah pahala kurang sikit, aku ambil serban aku tambah. Jadi berat belah pahala. Macam tu lah. Banyak tolong. Yang ada yang dah masuk neraka, aku keluarkan. Tak semua, tapi Nabi boleh tolong. Keluarkan daripada neraka, masuk syurga. Yang dah masuk syurga duduk martabat syurga bawah-bawah, aku angkat duduk jiran aku. Tu dia panggil syafa'ah. Syafaat Nabi. Jadi kalau aku dapat maqam Mahmud, aku akan bagi syafaat dekat siapa yang doa untuk aku. Sebenarnya Jibril dah bagi tahu Nabi dah, engkau akan dapat maqam Mahmud. Faham? Dah janji dah, memang Nabi dapat maqam Mahmud. Nabi pula teringat kat umat dia. Nabi cakap dekat umat dia, engkau doakan aku untuk maqam Mahmud, aku tolong. Sebenarnya apa benda ni? Sebenarnya memang confirm dapat lah. Kalau Nabi kata, aku dapat maqam Mahmud, habis cerita. Okey? Apa untuk umat dia? Tak ada. Tapi Nabi sayangnya dekat umat, siap dia kata, engkau doakan aku untuk maqam Mahmud, yang mana maqam Mahmud tu memang garanti aku dapat. Kalau aku dapat, aku tolong. Macam itu namanya kabel ataupun syafaat. Bahasa lain tu kabel. Tapi kabel bukan dekat dunia, kabel kat akhirat, syafaat. Kita ada kabel besar, kita ada Nabi. Alamak, aku sebelah ni. Macam mana ni? Tak habis lagi qomat. Sikitlah qomat. Lafaz qomat macam sama juga, ada beza sikit je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali macam tu je. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada beberapa kaedah bacaan. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sambung. Hu asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan letak waw pula. Dia tak ada waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Mana ada waw? Itu mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambung sekali, satu nafas. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, satu nafas. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, satu nafas. Allahu Akbar, satu nafas. La ilaha illallah, satu nafas. Jadi semua Allahu Akbar, satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu nafas. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, satu nafas. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, satu nafas. Allahu Akbar, satu nafas. La ilaha illallah. Cara yang kedua macam kita dah buatlah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nafas lain pula. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh juga. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, boleh juga. Ada dua caralah. Okey? Jawab dia. Allahu Akbar, jawab yang sama. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billahil azim. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Jawab apa? Qad qamatis salah lah. Aqamaha Allahu wa adamaha. Tak bisa baca? Tak kerti biasa sini. Itu subuh. Sadaqta wa barakta tu as-salatu khairum minan naum. Dia panggil taswib. Nama taswib tu as-salatu khairum minan naum. Jawabnya
Bukan as-salatu khairum minan naum, bukan. Sadaqta. Ya, sadaqta wa barata ya Allah. Ada yang tambah tak tambah ya Allah. Bukan wa barakta. Sadaqta wa bararta. Ro. Bukan wa barakta. Bukan ro. Wa barar. Ro bari atas, ro mati. Sadaqta, benarlah engkau. Wa bararta, dan engkau ahli bir, kebajikan, orang baik. Panggil orang sembahyang baiklah. Bukan wa barakta. Kalau wa barakta berkat lah kat situ. Bukan. Wa bararta, ro. Sadaqta itu as-salatu khairum minan naum. Saya tanya bukan tu, saya tanya qad qamatis salah. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Tak tahu ke? Oh. Tu jawab. Habis jawab apa selama ni? Bukan. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Masa qamat ya. Jawabnya aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Payah. Tak payah mana Tak payah mana pun. Kita hafal lagu P.Ramlee banyak mana boleh. Tak apalah sikit slow. Baca-baca tak apa tengok kan. Tapi benda sunat. Selagi boleh buatlah. Nanti kita tulis. Okey? Yang lain sama. Allahu akbar, la ilaha illallah, semua sama. Semua sama. Habislah qamat. Lafaz niat sembahyang zuhur. Dah lebih masa. Bukan. Saya terlupa nak sebut. Ya. Lepas azan pun baca, lepas qamat pun baca. Bukan lepas azan aja. Tapi saya ramai tengok lakonan. Dulu saya perhati. Lakonan. La ilaha illallah. Allahumma. Baca benda. Bohong. Tak percaya tengok lepas ni. Cuba perhati. Sekejap pun jelah. Yelah sekejap. Dia sepatut lama tau. Kadang-kadang imam bohong kok. Iya. Kita punya la ilaha illallah Allahumma rabbah ya tatamma wassalat. Lama sepatutnya. Tengok Allahumma rabbah hadhihi tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wa ni biasanya takbir dah. Tu saya kata bohong tu. Saya cakap bohong. Wasyarafata wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Berapa lama tu? Tapi cuba tengok orang baca banyak mana. Cuba tengok. Allahumma rabbah. Tak saya tengok. Saya perhati. Bujur tak dosa. Kalau berdosa, free dapat dosa. Tak dosa lah, cuma berlakonan semata-mata. Bonda-bonda baik-baiklah ke? Oh, baca sungguh sampai habis. Tapi kalau dia baca sampai habis, maknanya iman takbir dia tak habis lagi. Iman takbir dia tak habis. Di ujung dah. Iman Allah dia pun innaka la tukhliful mi'ad. Baru Allah akbar. Tapi kalau dia iman takbir dia pun sama ajalah. Lakonan juga. Saya duk berlakon lah. Tak nak baca tak payah baca, bukan wajib. Sini belajar ke? Mantap. Sebab tu sini mantap. Baitul Muhajir kan. Rumah orang hijrah ni memang mantap-mantap daripada. Ni memang mantap. Terbaik. Mana ada part lain hanya di Cerating. Okey dah lah. Khotbah mati solat tu ada yang sebut khotbah mati solat di khotbah. Oh, tu silap. Dia tukar. Qad qamatis salat tu. Qad qamatis salah. Dia qad qamatus salati qad qamatis salah. Tu lagi jahanam tukar. Qad qamatis salat tu. Qad qamatis salah. Tu. Itu yang betul. Qad qamatis salat tu. Qad qamatis salat tu. Tak ubah. Tak berubah makna. Qamat masih sah, cuma salah je. Kalau berubah makna dia jadi berdosa dan tak sah. Yang ni tak berubah makna, tak berdosa, cuma salah aja. Dia panggil lahan khafi dia panggil. Tak boleh. Kalau kata boleh atau tidak kena cakap tak boleh. Tapi kalau buat dia diam macam tu. Dia
dia sebut macam tu. Dia tak pernah tengok Kau cuba tengok betul-betul kat sini kan. Kau tengok. Ini memang tu. Kalau tengok kat sini je, maknanya selama ni yang dia belajar, dengar-dengar gitu, lepas tu macam tu je lah. Nak kata macam mana? Kalau dia tengok, mesti jumpa. Qad qamatis salat tu, qad qamatis salat. Ustaz, kalau dia macam tu semua untuk berimam perempuan itu hati. Kalau semua Semua kan, kalau hari Jumaat kan, Zohor kan, orang lelaki okey. jadi dah mungkin orang puan komak atau nak buka jadi Tak boleh samalah juga. Salah lah. Salah. Mana boleh ti pula? Dok. Tak dah. Yang itu tak kena-mengena dengan muannas. Bab ti tu tak ada kena-mengena. Sebab ini solah tu dia bukan tambahan perempuan lelaki. Dia ta marbutah dia panggil. Ta bulat ada titik dua tu dia panggil ta marbutah. Kadang-kadang ditambah kerana nak letak dia sebagai muannas atau perempuan. Kadang-kadang dia memang asal asal tulisan atau asal kalimah tu memang ada ta. Bukan sebab dia perempuan. Solah dia memang ada ta. Dia bukan sebab perempuan, tidak. Kan ada kan macam Talhah. Ta lam ha ta marbutah tu. Talhah. Tu sahabat Nabi. Ta marbutah, perempuan ke? Tak, sebab dia memang ta tu memang dia asal, bukan ta yang ditambah kerana nak bagi tahu dia tu perempuan, bukan. Sama juga yang ini. Qad qamatis salat tu bukannya nak bagi tahu dia tu laki perempuan, bukan. Dia memang asal. Dia asal. Faham tak? Dia bukan imbuhan. Okey? Kita berhenti dekat lafaz sembahyang fardu zuhur. Lama lebih. Hari ni lama lebih ni. Okey, tangguh dulu. Tangguh dulu, kita sentuh tasbih kafarah dan Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi